Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DNA Dr. Nora Azian akan meneruskan pelajaran bagi tajuk yang ke-10 iaitu gaya pembentangan. Apa yang perlu kita pelajari dalam tajuk ini iaitu gaya pembentangan dan juga kemahiran bahasa. Secara sepintas lalu, gaya pembentangan yang akan dibincangkan ada 3 perkara, iaitu pertama ialah pengenalan. Dalam pengenalan, sebagai orator perlulah perkenalkan nama dahulu. Kemudian tajuk pembentangan dan juga sub-sub tajuk yang lain ataupun program-program yang hendak disampaikan. Perkara kedua pula ialah isi. Untuk menyampaikan isi mestilah mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai supaya isi yang disampaikan mempunyai koheren antara satu perenggan dengan satu perenggan yang lain. Kemudian perkara ketiga ialah penutup. Dalam penutup, kita perlu rumuskan hasil pembentangan dan juga ada sesi soal jawab. Yang ini saya akan huraikan lebih lanjut lagi dalam pembelajaran hari ini. Okey. Sekarang kita bincangkan persiapan orator yang hebat. Ya. Okey. Sebelum pembentangan, setiap orator perlu membuat persiapan. Antara persiapan yang perlu dilakukan ialah pertama, nilai status quo anda, iaitu keadaan yang sedia ada tanpa sebarang perubahan. Maksudnya kita mesti jadi diri kita sendiri, kita bukan jadi orang lain. Yang kedua, kenal pasti latar belakang majlis dan juga audiens kita. Kategori yang mana? Kalau kategori kanak-kanak, kita perlu banyak bercerita, melakukan aktiviti dan seumpamanya. Tetapi kalau warga emas, macam mana pula kita perlu buat persiapan? Okey, yang ketiga, minta masa yang cukupnya bagi melakukan persiapan. Okey, yang keempat, buat sasaran ke atas pendengar. Maksudnya kita sediakan pelbagai aktiviti yang menarik supaya pembentangan kita mendapat sambutan dan juga mendapat kefahaman daripada audiens. Yang kelima, rancang humor yang sesuai mengikut apa yang kita bentangkan. Kalau seseorang yang menyampaikan ceramah agama, fokus kepada isi tentang ceramah agama tersebut. Jadi, humor yang perlu disediakan yang bersesuaian supaya audiens tidak lari daripada fokus untuk memahami perkara yang nak disampaikan. Kemudian, yang keenam, fikirkan. Ini satu yang menarik ya. Iaitu fikirkan pengalaman dan kisah yang menarik. Jadi, berdasarkan pengalaman saya, untuk menarik perhatian penonton dan juga pelajar, jadi saya mulakan dengan penceritaan kisah-kisah yang pernah saya alami, kisah-kisah menarik dan juga pengalaman yang sebenar, kisah yang sebenar. Jadi, bila kita dah mulakan dengan penceritaan, audiens sudah mula fokus dan ingin mendengar. Tetapi, jangan cerita sampai habis. Endingnya ataupun pengakhiran cerita, kita tunggu selepas habis pembentangan. Jadi, sudah pasti mereka akan memberikan tumpuan kerana nak dengar cerita. Okey. Kemudian yang ketujuh ialah tulis dalam bentuk yang mudah. Yang ke-8, sebagai orator yang hebat perlu melakukan raptai ataupun dengan izin rehearsal.
Dan yang kesembilan ialah bina imajinasi anda yang hebat. Persiapan sebelum ucapan ataupun pembentangan. Jadi kita perlu melakukan persiapan. Sebenarnya walau macam mana hebat sekalipun, kita perlu melakukan persiapan untuk berucap. Jadi latihan sebelum pembentangan dan juga mengendalikan dan menguruskan masa dalam perucapan ataupun pembentangan tersebut. Dan perkara yang mesti kita hadapi iaitu hilangkan gementar diji, darah gemuruh dan pegunkan pendengar.